Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kasiran kasira. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kebaikan, segala puji bagi Allah, segala kebaikan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi banyak kebaikan lagi pada kita. Hari ini kita boleh buat perjumpaan lagi. Kalau bila ajak kemarin, mana hari ini hari yang kedua. Kalau mula ajak pada malam, hari buka kita channel kita ni hari yang ketiga, kita bila tengah hari dah. Hari ni hari yang kedua untuk buat perjumpaan dengan saudara-saudara, dengan ibu-ibu apa-apa, untuk buat muzakarah. Saya panggil guna kelimah muzakarah kalau mengaji tu dengan guru, dengan alim ulama. Saya ni sebagai muzakarah. Sebenarnya saya tak sesuai untuk duduk tempat ni. Tapi dengan permintaan juga dengan saudara dan bapa-bapa duduk dalam kerja kita sekali ni, untuk ambil bahagian, sebab pemberian ni makna tak samalah cara-cara dia tu. Cara-cara ustaz kita, bapa-bapa, guru kita yang bagi dah ada dari segi masail, dari segi ilmu kitab, dari segi kelebihan. Makna kita panggil Al-Huda channel kita ni, mana untuk muzakarah agama. Ada letak kadang-kadang majlis ilmiah, ilmu. Kita boleh panggil belaka lah, kelebihan sakut paut dengan agama lah. Sebab ilmu ni terbagi pada dua. Ilmu masail, ilmu fadail. Kita kena belajar belaka lah. Supaya kalau kita banding dengan kereta, tayar dia ni dua. Belakang repair, tayar 4 dah, tapi belakang repair. Ada hak pusing 4 selalu buat dah. Kita banding dengan hak pusing 2 pusing belakang. Kita khabar ni. Hak repair tu nanti pergi, nanti bawa jalan. Itulah bandingnya ulama dengan ilmu pelajaran kita ni, masail dengan fadail. Masalah ni, ilmu masalah untuk nak bawa kehidupan kita pergi kepada jalan yang selamat, jalan yang betul untuk nak selamat dalam perjalanan kita. Sebab kita hidup dunia ni seperti mana musafir dalam perjalanan ni. Sejak daripada lahir daripada perut ibu kita, mula belajar belaka tu. Dan ilmu harian kita, nak belajar makan, belajar berjalan, belajar kecek, kena belajar seumur hidup ni. Duduk dengan belajar. Lepas tu nak bawa kehidupan kita ni dalam dunia ni, satu kehidupan kita kena ikut kehendak Allah dan kehendak Rasul. Inilah dipanggil kata kita kena belajar. Kena belajar ilmu semua, tambah ilmu saya nak kecek mana hari ni. Dua ni masalah. Masail dengan fadail. Masail ni untuk kita nak bawa jalan kita, jalan yang selamat. Mana jalan kita. Jalan juga pihak ni kita sepengah silen jalan kalau kita pergi tak kena jalan tak selamat. Ni jalan kita, jangan masuk urat orang. Jalan atas dasar, atas jalan yang dikandak oleh
kod orang panggil kod ceracon, unde-unde. Hak masing-masing negeri ada unde-unde dia dalam jalan untuk jalan guna jalan raya ni kan cairut caitanun ada kod ken. Nak musafir. Seperti itulah kita hari ni, ibu-ibu apa-apa, kita hidup ni dalam musafir dunia, musafir. Jalan kita sangat jauh. Mana tuju pada akhirat. Kalau kita selamat, maka selamatlah kita. Kalau jalan tak betul, maka nah salah kita. Untuk itulah kita kena tahu kita kena guna layar depan tu. Masail. Tahu nak bawa kepada kanan, nak bawa kepada kiri. Tempat U-turn di mana. Hak boleh U-turn, hak tak boleh U-turn, tak boleh kacau. Ni untuk layar depan nak bawa pergi kita, masuk kek orang ke, masuk urat kuning ke. Ni pada masalah kita kena tahu. Layar depan ni untuk pelarikan kehidupan, pelarikan kereta kita. Tapi untuk nak pergi ni, nak bawa tayar depan boleh pergi ni, perlu pada tayar belakang. Yang ni pusing, ada pusing kita. Tolak kita nak derah mana, nak laju tara mana, tayar belakang ni lah pusing. Gagah di mana. Kalau forward ni gagah lagi. Itulah pada fadilat kelebihan. Sebab tu saya kecek mana tadi tinggal. Pemberian mana tak sama. Nak beri support belakang dah. Ya tak boleh hadir. Sebab tu saya ni sebagai bagi kelebihan, bagi semangat pada diri saya sendiri dan adik-beradik kita semua ni. Inilah kandak kita dalam Al-Huda Channel. Saya nak kecek sikit sebab tak habis lagi masalah ni, peterangnya. Kandak kita kadang-kadang soalan mari macam-macam gapo ni. Buat gapo pula, mai rekan gapo pula baba ni ustaz ni. Untuk ni lah. Untuk nak pergi pada supaya gagah. Seperti mana saya dah kecek sering kali lah, mana kelebihan faedah dalam ni pun banyak. Yang mana kerasa pemuda-pemudi yang bagi mana terima top rap orang panggil. Inilah kita kena belajar kandak diri kita. Untuk nak tolak kita pada tolakkan kereta kita ni, boleh pergi kanan kiri betul. Itulah tayar belakang untuk pusing ni lah sebandingnya ulama kata fadail. Kelebihan untuk nak tolak pada amalan kita. Sohbata, hari halal, cemar cuci. Ini masalah. Nak lekak ni tak sah Hak ni haram pergi kepada halal. Hak ni cemar pergi kepada cuci. Itulah kita nak lekak kita serah pada guru ulama. Yang untuk nak tolak kita. Bila kita nak pergi ni, mula-mula kita tolak. Bagi gerak tu kena pakai tayar depan lah, untuk nak lekak. Kena tak boleh tinggal. Dua ni kena duduk sama, duduk sekali. Inilah kebanyakan saya kecek tentang kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat ataupun keyakinan ni pun tan asah. Bagi kita semua untuk nak selamat. Untuk nak selamat. Dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Dunia ni sama tara pun kita nak selamat juga. Setiap orang ni nak pada jaya, nak pada senang, nak pada tenang, nak pada mulia, nak pada selamat. Dah tak lain tak bukan yang janji Allah, janji Rasul. Dalam agama yang sempurna. Gapo dia agama, mana perintah Allah cara Nabi. Nak bila banyak lagi dua tu tak habis. Kehidupan kita hari ya, mana wit tiwit. Inilah Al-Huda Channel kita yang hak kita kandak sebenar hari ni nak bawa kehidupan kita, nak perakong umat dalam masyarakat supaya hidup kita ni betul dengan kandak Allah, kandak Rasul. Apa tak nama Al-Huda ni makna hidayat. Hidayat ni pipin ni. Al-Huda makna hidayat. Manusia mari ke alam dunia ni perlu pada hidayat lah. Manusia tak ada hidayat sesat. Hidayat ni pipin ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup harian ni perlu pada pipin ni. Kita perlu pada pipin ni. Supaya mana kata kalau tak ada pipin ni, mana hidayat ni di tangan Allah. Hidayat ni tak ada beli, tak ada tempat jual. Hidayat ni Allah Taala kandak nak bagi pada siapa saja. Allah Taala bagi pada orang tu. Tapi ada cara dia nak bagi Allah Taala pipin. Ni kita buat sebagai asbab nak dapat umat ni dapat pipin ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita hidup jadi manusia ni yang sama tara dalam dunia. Kalau tak ada pipin ni, pipin tu tutung, panggil tutung daripada Allah, gagal kita. Seolah kata kita buta. Bandingnya mudah-mudah supaya orang pera binatang, kita kata pera kambing lah. Kambing tu lembu tak apa. Duduk kampung ni, dia ada goat dia, kandai dia di rumah. Pagi tuai nak bawa tubik, pergi bendai. Kambing kau kat oleh hutan makan daun kayu, lembu kau makan tempat senam ya di kebun. Apa ni medan luas tempat ada repuk, kau boleh makan lah di bendai di mana. Tapi pagi-pagi tuai dia nak buat tubik. Cerah tubik pagi, orang kampung lah kayak cerita nak pergi nampak. Pipin ni penting. Pipin ni tuai tu pergi bendai. Lepas tu dalam pipin ni, dalam perjalanan ni daripada rumah nak pergi bendai tu, dia ada macam-macam. Kalau duduk kampung pasal rumah, dia ada rumah orang, ada tanaman, cocok tanah. Gitulah. Jenis binatang ni dia makan tak pilih. Makan ni dia dah. Kau boleh makan. Dia tak ada salah dia tu. Sebab Allah Ta'ala hantar binatang ni mari khidmat pada manusia, faedah pada manusia. Manusia lah guna dia jadi manfaat, jadi gapo. Makanan dia ni buat hak boleh makan, tapi ada hak tak boleh makan bagi dia. Benda halal, benda makanan dia tapi tak boleh makan. Seperti mana cocok tanah hak orang lain repuk tu boleh makan, tapi misal kata cocok tanah hak orang lain duduk tepi tu tak boleh makan. Siapa nak jaga dia ni? Siapa nak selamat dia sebab dia tak tahu gapo. Tuai tu lah, piping, tubik daripada rumah piping. Puasa nak makan tepi jalan dah. Kalau batas benda kok, batas benda tu ya ada repuk hak boleh makan. Kanan ada palado, ada tanaman, sayur-sayur ke. Dah tuai piping, heret dengan tali. Dia paling nak makan puasa selia nak makan, kau boleh makan dia. Tapi tak diizin sebab punya hak orang lain. Maka tuai setak. Puasa nak makan setak hidung kambing, heret tali tekak. Pergi siapa benda mana halal bagi dia untuk makanan yang luah. Dia kata lembu ni selamat daripada makanan yang haram tu sebab tuai piping. Begitulah nampak mudah-mudah. Begitulah kehidupan kita manusia ni. Perlu pada hidayah. Hidayah ni pipin ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Taala pipin, tuai nak pipin lembu dia kena ada tali. Nak pergi elok gitu tak pergi. Tak apalah petuk gitu ya tak pergi. Ya tali ya untuk nak jaga setok. Untuk manusia nak dapat pipin ni daripada Allah Ta'ala ni ada tali dia. Cara dia. Mana cara Nabi SAW. Dia panggil asbab hidayah. Ni asbab hidayah. Asbab pipin ni Allah Ta'ala nak dapat pipin seseorang tu. Kena susah payah cara Nabi, kena mujahadah cara Nabi, kena belajar cara Nabi. Mana kehidupan dia tu kena duduk dalam tu. Sebab Allah Ta'ala biasa buat dah. Allah Ta'ala biasa tukar orang yang duduk dalam kesesatan. Jahalat dia panggil. Jahiliah ni jadi radiyah. Tu dia panggil hidayah lah. Duduk dalam gelap nak buat apa buat. Anak dara siapa, zina lah, kaya lah, mabuk. Tu orang panggil orang turut hawa nafsu. Apabila Nabi mari dengan kerja yang betul, dengan cara dia, hingga bawa sahabat semua tu duduk ala pipin Allah. Hidayah. Ni al-huda nak pada hidayah. Supaya kambing tadi, lembu tadi, tubik tuel lok. Tak sampai benda. Tubik pada buka pintu kandai tu perau, tubik sayur, lada, tumbuh lobok, kakung, habis. Lembu ni selamat ke tak selamat? Tak selamat. Walaupun makan dia berakhir tapi tak boleh bukan hak dia. Tuai punya hak tu akan pukul, akan takir, akan godek, akan macam-macam. Kadang tubuh ubat. Ubat jadi mapuh situ. Mana tak selamat sebab tak ada tuai jaga. Bagi kita manusia ni, perjalanan kita adalah akhirat. Dunia ni Allah bagi pada kita untuk milik, untuk usaha ikhtiar, untuk belajar, untuk pilih hak mana jalan apa kita nak kena belajar ni. Jalan mana yang betul, jalan tak betul, hak mana haram, hak mana halal, hak mana sah batal, semua cuci. Ni Allah yang pipin. Pipin ni Allah ni dengan cara Nabi, dengan kerja Nabi. Hari ni kita buat ni nama telah mesyuarat kita letak ni supaya kita nak duduk dalam pipin ni.
Pimpin ni kita tak dapat pimpin ni daripada Allah Subhanahu taala, nak buat gapo tak boleh. Kita nak buat gapo tak boleh. Kita tahu dah pun buat gapo tak boleh. Hanya Allah saja yang pimpin. Tu hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu taala, dia panggil hidayah, al-hidayah. Pimpin pada jalan yang betul, tunjuk pada jalan yang benar. Jaga kita daripada larangan-larangan semua. Allah yang jaga. Deh umat ni. Sebab tu dulu siapa dia bawa orang-orang yang duduk dalam kegelapan tu, bawa mereka ini pergi pada jalan mardatillah, jahiliyah jadi radiyah, jadi jalan yang curah, jalan yang betul, jalan yang sebenar. Mana Nabi? Hari ini Nabi tak ada bersama kita. Siapa dia? Allah Subhanahu taala bagi kepada kita semua. Allah Taala bagi muntakil, dia panggil muntakil, tukar tugas dan kerja, jadi supaya jadi asbab hidayah ni Allah Taala bagi kepada umat ni. Saya dan kamu semua, dan ibu-ibu bapa-bapa, tak kira duduk dalam tamneng mana, tak kira duduk dalam usaha mana, hari ni tugas kita jadilah asbab hidayah. Tugas dan tanggungjawab kita supaya kena jadi asbab hidayah. Mula daripada diri kita, kena usaha supaya dapat hidayah, dapat pimpin ni. Pergi kepada kaki tangan kita ni, kiri kanan, keluarga, anak, isteri. Tengok Allah perintah ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nak selamat ni, nak dapat hidayah ni, suruh jaga, nak pakat jaga ni. Kita sebagai jadi asbab lah. Kebolehan banyak mana hari ni kita duduk lah, kebolehan kita masing-masing untuk bawakan umat ni jalan yang betul, jalan yang benar, supaya selamat daripada api neraka. Lepas lagi masuk lagi, Allah Taala sebut kaitan dengan umat ni, khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan usaha ni lah, pengorbanan usaha ni lah akan jadi asbab hidayah. Saya kata Allah Taala selik tali pimpin Allah ni selik dengan kerja Nabi, usaha Nabi. Seperti mana Nabi letih dengan kerja agama yang jadi asbab hidayah, Yasrib jadi Madinatul Munawwarah, jahiliyah jadi radiyah. Dengan pengorbanan barulah hidayah Allah Taala bersama dengan umat. Allah tukar ke Mekah ni duduk dalam kegelapan, jahiliyah jadi radiyah. Yasrib Allah tukar jadi Munawwar. Kenapa ni? Dengan usaha buat, kerja buat. Ni salah satulah kita buat asbab ni. Sebenarnya 3 perkara syarat dia. Syarat nak dapat hidayah, dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu taala ni, ya letih susah payah tu memang. Tapi 3 perkara kena ada pada diri dia. Hak Nabi guna dengan sahabat ni. Diri dia, masa dia kita bilang. Ada Quran sebut 2, bi amwalikum wa anfusikum. Harta benda diri kita. Ni kena jizbah tenaga kita, letih susah payah dah dengan harta habis. Habis semua tarikh sejarah prawatsat ni mari gitu. Tambah lagi masa, bab kita kena pakai masa. Allah Subhanahu taala juga sebut bab masa dalam dunia ni. Perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Masa ni penting. Kalau Allah Taala turun surah ni padai dah bagi kita mikir, sebab masa kena guna, kena cara. Kalau guna tak kena cara, rugi nahasa kita. Tak jumpa dengan pimpin ni. Allah bersumpah dengan masa. Sebab tu saya nak sebut ada 3 perkara yang kita kena guna, kena pada tepat untuk nak dapat hidayah. Dapat pimpin ni daripada Allah Subhanahu taala. Diri sebagai amanah Allah Taala bagi, harta Allah Taala bagi untuk kita amanah. Masa pun amanah. Diri kita sakut dengan kerja, sakut dengan susah payah untuk agama. Sebab saya kecek nak pada hidayah, nak pada pimpin ni, Nabi Allah Taala pimpin kita dan anak isteri dan umat ini. Diri kita kena penat, masa kita kena beri pada agama, harta kita kena ada perbelanjaan kita ni kena guna untuk agama. Sebab untuk nak dapat faham satu-satu perkara ni, kena letih susah payah atas benda tu. Banding yang mudah-mudah kehidupan dunia hari ni, orang faham tak sama. Tapi hak kita kena usaha supaya faham belaka ni, perkara ni, supaya dapat pimpinan daripada Allah Taala tunjuk belaka. Bab keduniaan ni tak sama, orang mahir tak sama. Ada hak ni mahir bab kedah, penegak hak ni mahir pengalaman dia, mendalami dia bab kebun. Sebab apa ni? Orang faham tak sama. Kalau kita tengok kat faham Allah Taala buka pada orang-orang ni, sebab dia guna 3 perkara ni, bertukus lumus orang panggil. Korban.
Gerbe atas perkara ini untuk hasil satu-satu perkara maksud. Kalau orang bagi siasat dia panggil hukumat. Bukan main dia beri masa dengan siasat tu. Sebab tu kalau bab mendalami guna kelima bahasa Syiah panggil nakkan merang ni. Hak orang nega tak faham. Orang buat kebun tak faham rancangan dia. Sebab dia perah sungguh. Lepas tu orang menega, orang bisnes. Dia letih longtun modal dia, letih dia masa dia, harta dia. Dia longtun turun untuk nak buat bisnes. Nakkan merang tak faham. Bab menega kalau tak biasa turun medan dok kata orang usaha benar-benar mana. Sebab tu orang kebun tak faham bab menega. Orang menega tak faham masalah kebun. Orang duk buka bukit buat kebun. Sebab apa faham yang Allah Taala bagi? Sebab usaha atas tiga perkara ni, diri masa harta, perah atas benda tu. Sebab tu hari ni saya nak kata mana kita hari ni perlu pada faham atas agama ni. Ni kita kena belajar. Faham sadah, tahu cara dah untuk nak tolak kita. Kena bersama dua ni masail dan fadail. Untuk nak tolak kita lagi. Hari ni orang reti bab semaya, faham bab semaya, tapi berapa orang hak jaga semaya? Orang tino hak tahu bab perdah, bab tutup aurat. Berapa orang tahu lekak kau ni tak leh ni? Tahu kalau tanya tahu belaka. Tapi berapa orang tak jaga? Dia tak tolak diri dia, tak tolak tayar belakang, tak musing. Duk lekak itu. Kalau tanya jawab kau tu, jawab kau ni lekak tapi tak pergi depan. Ni kandak kita. Orang nega peternakan dia nak tambah semua. Kedai satu kedai jadi dua. Orang buat kebun sutai bukit jadi dua bukit. 100 rang 200 rang. Buku ke apa ni? Ada peternak, ada proses umum, pengerbannya tambah tekad. Sebab tu hari ni di segi pimpinan juga kita ni dah jauh dengan Nabi 1400 tahun. Bagi kita sebagai umat akhir zaman Allah Taala bagi tugas dan tanggungjawab. Perlu pada buat pengerbannya, bawa pengerbannya. Apa gerban siapa tahu mana benar tu? Tinggal habis guna habis segala-gala untuk perah dah. Kita duduk tahap mana? Kita duduk dalam ungkon mana? Dalam kerja buat mana? Dan kita kaitan kita dengan bawa kebolehan kita ni pergi kepada tu maksud. Sebab nak pada pimpin ni. Seperti mana Allah SWT telah pimpin para sahabat dengan pengerbanan Nabi ni. Allah pimpin. Dalam hidup dunia ni, hidup kita ni pakai gapo, ada gapo dalam pusingnya dunia ni, gapo kita kena pakai. Pakai makan ni, tempat duduk. Dalam kampung, bila kampung sebut tak kampung, banyak rumah, ada ketua kampung. Tu nak pergi pada pimpin ni, orang ketua kampung macam mana. Dah makan ni, boleh makan hari ni, Allah Ta'ala bagi rezeki dalam dunia makan ni, gapo kata. Tu, hidayah pimpin ni Allah ni. Pemimpin dia kena bawa macam ni. Dia hidup rumah tangga isteri suami, tugas jalan hidayah dengan isteri macam ni, hidayah suami macam ni, hidayah anak-anak macam ni. Mana kehidupan tu nak pada pimpin ni Allah. Sebab tu duduk dalam ungkon, duduk dalam gulungan mana target paumai kita, mana duduk dalam hidayah pimpin ni Allah. Supaya bawa umat ni kepada selamat, pada mardatillah, kepada jannah, kepada akhirat yang dapat kejayaan. Ke mana maksud kita sungguh. Ni muzakarah saya ni kebanyak duk keceh ni. Hari ni kita banyak tahu cara. Nak tolak ya kita, nak tolak pada duk mana tempat tolak kita kepada perintah Allah cara Nabi. Ni kekuatan ni dia panggil kekuatan iman. Iman เท่านั้นที่จะผลักดัน. Kalau kereta ke enjin tu pergi kepada tayar. Pusing tayar, tolak kereta sebuah untuk tayar depan nak lekak. Palang iman. Lepas tu tahu kelebihan. Waktu tahu suku, rang di enjin tu suku, rang tu iman. Lepas tu musing pula. Musing tolak lah. Allah ni masail ni lah akan lekak. Sebab tu hari ni umat ni tak boleh tinggal dua perkara ni. Untuk nak bawa kita semua supaya selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang selamat yang sebenar, orang yang jaya yang sebenar. Hari ni orang fikir jaya, tak tu nampak. Jaya. Dunia dia jaya. Alhamdulillah, itu satu kejayaan. Tapi kejayaan yang sebenar apabila kita mati selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati, kita dapat masuk jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang dapat kejayaan yang sebenar.
faqad faza fawzan azima. Hok ni orang nok ni. Nok belaka, semua nok belaka. Tapi nak pergi siapa situ? Saudara yang mulia. Tak lain tak bukan kebenaran semua kita boleh dengan usaha belaka. Walaupun harta dunia kadang-kadang boleh dengan saka. Ya mari diusaha, jangan tengok atau kita tak ada usaha apa lagi. Dah pucuk asasilah usaha belaka. Dunia ni. Allah Taala bagi ke asbab. Kena buat nak dapat benda ni, nak anak kena menikah. Nak kedai kena menego, kena turun modal. Dan kita nak kejayaan yang selama-lama dunia akhirat. Dia kena usaha lebih lagi. Usaha tak ada kena tinggal gapo kali, tak ada kena tinggal ungkon, tak ada kena tinggal kanak gapo, duduk situ usaha dia dengan cara Nabi telah garis bagi kepada sahabat. Sebab itulah hari ni lepas-lepas dah kita biasa duduk muzakarah macam-macam buat peripone. Dengan keadaan sekarang lah ni macam mana? Hak kita nak buat peripone tak boleh, kita nak bagi juga manfaat. Pengorbanan bapa-bapa kita hari ni mari mesyuarat ramai masya-Allah. Minta masa untuk nak perah masa dia malai bagi yang malai baba zu kita duk bagi masa guna baba-baba juga untuk bagi ada segi masail, ada segi fadail, ada segi gapo dia tak sama belaka. Sebab itulah harap kata kita semua ni walaupun kita tak boleh dia tak suka belaka kelebihan kebolehan kita di rumah pun ibu-ibu apa-apa dan kita boleh juga jadi asbab hidayah. Ni al-huda ni. Nak jadi asbab hidayah. Asbab kita ni jadi asbab supaya Allah Taala pimpin. Jangan lupalah kita jugalah. Ada soalan juga. Kita tak sepenuh lagi. Kita tak reti, kita tak pandai, boleh ke nak royak kat orang. Jadi asbab Jadi asbab. Kita ni tugas dah Allah Taala buat mana kisah-kisah tarikh sejarah prawasak dulu. Apa manusia tak peduli sangat. Allah Ta'ala nak hidayah pada manusia. Allah Ta'ala guna benda lain. Dia kalau dalam kisah saya Yusuf tulis dalam Hayatus Sahabat ni, berala ad-dimak tu, riwayat kata jin lah, suara jin masuk dalam tu. Allah Ta'ala boleh guna asbab hidayah. Di masa sahabat Allah Ta'ala guna apa ni ibu dab hak mati hidup balik semula. Orang Arab Badui dapat hidayah. Usaha Nabi lah. Allah Ta'ala guna boleh benda tepi-tepi jadi asbab hidayah. Sebab orang kenal Allah. Sebab orang kenal Allah. Sebab orang sujud kepada Allah. Ni perlu pada kita semua jadilah ibu bapa supaya asbab hidayah untuk anak. We kenal Allah, pemimpin asbab hidayah untuk rakyat. Umat asbab hidayah pada umat. Tak kira siapa kita umat Nabi ni supa belaka tapi hok ni duk lagi gelap. Hok ni duk lagi cerah. Tak kira siapa umat Nabi. Rasulullah titik air mata untuk umat ni siapa kiamat. Masuk belaka kita ya masalah kita hari ni panah kita ya duk belah bagi. Kita tinggal kelimah umat bila, tinggal harga hidayah bila, kita jadi tamada, jadi biasa. Tak apa demo-demo kita. Kalau kita nak pada hidayah di tangan Allah, nak buat macam mana hak Nabi fikir, nak buat hidayah ni turun kepada umat ni. Duk le rahmat le pimpin ni Allah belaka. Kalau kita pegang kelimah ni, kita akan tahu harga dia. Dunia ni nak pergi tak boleh dah hidayah, nak pergi tak boleh, nak bayar apa? Amerika nak beli. Rusia nak beli hidayah tak? Di tangan Allah. Allah nak bagi pada siapa yang dia kehendak. Jalan dia tu cara Nabi. Nabi yang hajar umat, sahabat-sahabat semua guna 3 perkara. Diri dia perah untuk benda ni. Untuk agama, untuk nak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Masa dia, harta dia. Lepas tu hari ni kadang-kadang kita tertinggal benda ni. Tertinggal kita nak pada pimpin ni. Sebab tu komplit. Kesempurnaan tu tak ada. Kesempurnaan. Hari ni nak nampak kata Allah segala-gala. Allah yang sayang, Allah yang kasih pada kita ni, Allah tak hendak nak hamba dia ni tak jaya dah. Kita tu syirak dah hendak nak jaya, tok say tak jaya. Allah tok say hamba dia tak jaya. Tapi tu tak pilih jalan lah, tak pilih jalan. Bila tak ambil usaha ni tak dapat pimpin ni. Tak usaha ni tak dapat hidayah. Sepuluh lembu ni. Kalau hak lepas tak pakai tali, lepas.
tak selamat. Kalau ada tali, tuai biping, selamat. Ni jalan tali ni, panggil tali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Nabi Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bawa umat ni pada cara Nabi, bawa umat ni pada cara perintah Allah, cara Nabi dengan agama wujud dalam kehidupan. Sebab kalau kita duk lock seperti suasana lah ni, kadang-kadang ya susah nak buat gapo sekolah pun cuti, gapo pondok, madrasah. Kita nak biarkan. Kita nak lock tak apa dalam keadaan hai. Hidayah ni satu detik pun tak boleh. Lepas tali bila selerak umat ni, selerak. Lembu telucuk tangan, telucuk tali daripada tangan tuai dia tak selamat. Umat telucuk daripada hidayah tak selamat. Kita nak lepas. Kita belajar, kita pondok, kita ngaji, kita gapo tu satu asbab jalan juga. Tapi bila ada masalah keadaan yang berlaku, kita nak lepas. Sebab tu masalah ni kena perakong semua. Kena duk perakong semua. Duk dalam jaga-jaga semua. Siang malam Nabi bimbing pada umat, siang malam Nabi bimbing pada kita ni. Bukan tak sapa lagi. Zaman kita tak sapa, belum sapa tu. Ghamur Rasul ada dah. Fikir Nabi dan risau Nabi. Ada fikir ni umat aku macam mana. Umat aku akan berlaku. Sekian. Ni nak pada keyakinan. Nak pada keyakinan. Sahabat yang nampak Nabi royak berlaku. Ada seorang Arab Badui. Arabi, mari sebut lagi tak ada kalau tak Arabi ni Arab kampung, Arab Badui mari. Nampak Nabi duk usah agama, duk usah kerja ni. Duk usah Nabi ni ya. Hati dia ni yakin dengan Allah. Bawa kelimah kan, semua Nabi bawa kelimah la ilaha illallah. Gapo la nafikan ghairullah ni sebab semua nafi. Duk buat duk ngebak dalam Mekah. Arab Badui ni mari kata, "Hei Muhammad, aku dah soalan 2-3 perkara ni. Mari dengan rupa tak ada. Sebab dia tak kenal mana. Ya masa tu orang duk puja lain pada Allah. Apabila mari tanya tu, mari rupa dengan tak ada akhlak Nabi ni. Ingat satu. Sebab hidayah satu lagi ada kita letih dah. Kita penat dah, kita usah. Tapi kalau tak ada sifat ni. Tak ada sifat ni. Kadang-kadang tak ada asbab hidayah. Sebab tu kecek pen Nabi ataupun serai dengan rank dengan gapo ni 11% kata ulama orang yang dapat hidayah. Tapi hak dapat hidayah hak banyak sekali dengan akhlak. Hak ni hak kita nak hari ni juga ni. Kena belajar satu juga. Satu pelajaran juga bagi kita. Akhlak Nabi. Gapo akhlak Nabi tak biasa dendam, tak biasa keruk dahi, tak biasa masuk orang mari duk kata. Saya ayat kisah tadi mana ibu dok mucak tu. Arab kampung juga. Mari lepas ibu dok mapuh, dia mari beluru dalam pada pasir, ibu dok cucuk tekak belakang dah. Kata Muhammad ni bawa agama baru. Lepas ibu dok depan Nabi. Muhammad. Dah Nabi sungguh buat dia kecek. Hai. Orang pun tak boleh kecek. Nak mati dah. Suruh mucak. Suruh kecek hidup kelik salah kata gitu. Nabi tak kata apa. Ada. Mana akhlak. Arab Badui ni mari tanya, Muhammad, mari dengan rupa tak ada adab lah. Nabi kata apa? Ya. Labai, hadir. Ya, ada apa? 2-3 soalan aku nak tanya. Kata engkau ni, dia kecek kelimah kasar, tak ada adab lah. Kata duk hajak orang ucap kelimah nak tukar, boleh jadi. Satu hari nanti Nabi kata semua orang akan beriman dengan Allah. Gapo kecek pen ni? Tempat kita ni orang macam ni. Orang puja-puja hak duk keliling kat Baitullah tu lah. Gapo kecek pen ni? Yang kedua, aku tak nampak kecek pen engkau. Kata satu hari semua masa tu di zaman Nabi ni hak duk masyhur orang panggil Maha Amnat. Hak gagah-gagah dalam kehidup apa ni? Petadbire, pukrong. Pemerintah gagah-gagah masyhur Rom. Mana Itali. Lepas tu Farsi. Kaisar Kusra orang panggil Rom, Farsi. Orang panggil Itali dengan Iran. Demo ni gagah. Di segi ekonomi, di segi kerajaan dia, rataban hukumat dia hebat.
Puak ni maju lama dah penegak dari segi peterberan ni. Mekah ni tak tahu gapo, duk zulumat lagi. Tu jahiliyah panggil jahalat tu. Puak ni tak ada gapo lagi, duk main telanjang, duk main pasang curi, orang panggil orang manusia hidup tak ada rabuk ni. Dia ikut rasa dia, tak beza dengan manusia, dengan binatang, hayawan. Bahkan lebih pada binatang ke sifat Allah nak sebut ni. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia apabila tak ada tertib hidup, tak ada agama lah, tak ada witi hiwit lah, tak ada asah, tak ada iman, dia ikut hawa nafsu dia, ia lebih dahsyat daripada binatang. Itu hidup Mekah satu. Tapi Nabi mari jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari berdiri atas pendirian tegak atas dasar perintah Allah dengan cara hidup dia nak bawa umat ni pada jalan petunjuk pimpinan, nak jadi Allah pimpin bawa pada selamat dunia akhirat. Suasana dia macam tu. Satu, orang akan ikut, hai boleh hadir. Dua, ni puak hak maha amnat, hak hebat-hebat Rom, Farsi ni akan duduk bawah tapak kaki, guna kalimah tu ni, akan tunduk, akan mari serah. Yang ketiga, soalan hak tak nampak, kita semua akan mati. Kita semua akan mati, hancur, lepas tu bakit kelik semula. Oi, tak masuk akal. Tengok buat kita duk tahu gapo, mari nak kepada la ilaha Allah. Tinggal sujud pada benda lain, nak pergi sembah pada satu, pada Allah satu. Kita nak makan gandum pun tak ada, hari-hari duduk makan lapar semua. Masa tu susah ke ibtidah masa Nabi. Masa Nabi sebat agama ni, sebab tu syarat dia, tertib dia mari dengan susah. Nak dapat hidayah ni. Kita susah ni, kawasan Arab kita tahu ni, dia bukan learning. Learning tak apalah, Arab ni raja, panggil raja dunia. Kekayaan taklah bagi. Masa tu, kemajuan tak ada. Rom maju, Iran maju. Puak ni nak mari serah kita, hai, kita pakai ye pun tak ada. Lepas tu mati, hidup kelik semula. Ada ke? Biasa tengok Cewa kita, tok kita dulu. Mari hidup royak, hidup kelik semula. Apabila Nabi dengar Arab Badui ni kecek macam tu, hai, tengok-tengok akhlak Nabi, senyum ya. Iya, nampak-nampak mung ni umur panjang. Tengok deh, bagi semangat lagi. Orang mari nak ejek, nak hina, ni pitu hidayah, ni akhlak, ni agama. Imaniyah, ibadat, muamalah, muasyarah, akhlak. Persen hak banyak sekali. Persen hak banyak sekali dalam Islam sebar seluruh dunia ni. Ya. Nampak-nampak saudara ni, nampak-nampak umur panjang. Sebab mari duk kecek benda hak tak berlaku. Nabi kata satu hari. Biasa kecek dengan anak puteri dia, satu hari. Kelima hak ayah duk bawa ni akan masuk setiap buah rumah, akan tersebar. Akan masuk setiap buah rumah, walaupun rumah sedega, rumah kerahat, rumah siapa, rumah batu, rumah kayu, rumah seming, rumah hatak, rumah gapo pun, istana mana pun, hak ayah duk bawa ni, kelima hak Nabi kecek. Arab baru kata, okay, Arab kita ni nak terima kelima ni, boleh hadir. Dia kata, nampak-nampak sepuluh umur nak anjay ni, kamu akan boleh tengok. Dan Nabi kata akan boleh tengok umur panjang ni. Satu hari semua Arab terima kelima. Satu hari Rom, Farsi, bawah tapak kaki ni, puak kamu semua sahabat. Dan satu lagi hak bakit semula, dia tak boleh tengok, kena mati dulu. Nabi kata apa? Aku nak pegang tanganmu di akhirat, aku nak peringat semula, nak royak semula. Lepas tu nak wimu tengok semula. Hai, nah mungkin. Arab kapung tadi kata, jebeh salah kita hari ni, kita dah kecek benda akhirat, benda apa ni. Hak agama kejayaan, dunia lah ni, yuk gapo. Demo dak kecek yuk mana ni. Masuk orang naik utar demo ni tak ada lah ni, yuk gapo. Hak kita kecek belum tentu. Hak Nabi kecek ni hak benar dan benar akan berlaku sungguh. Hak bodoh mana boleh panggil tak bodoh lah, dia yakin dengan kecek pen Nabi, percaya hak Nabi kecek. Hak tak cergah, hak tak pandai bilai pun dia Nabi kecek, dia yakin. Hak tak pandai bilai lebih pada 10 tak boleh, kisah sampai
Tapi Arab Badui ni dia tak beri-email lagi. Nah mungkin. Lepas pada tu kisah lama Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah pengganti. Abu Bakar meninggal, Umar. Arab terima kelimah belaka. Ucap kelimah, meluk agama Islam. Masa tu Fatah pergi kat luar dah, mengetah dah. Hai, dia perhati kata, Arab hak Nabi kata so. Ucap kelimah belaka. Lepas pada tu Allah beri tengok di zaman Umar. Rom. Hak kata tok sip saing dengan puak ni, puak Arab ni. Kalau menego masa tu masa duk gelak-gelak tu, hak Allah Taala belum pimpin hidayah, ingat nah. Hidayah maha tak maha, orang yang dapat hidayah pun ada harga selalu dah. Dapat pimpin ni daripada Allah Taala ni, dunia tunduk selalu dah. Hak tok sip saing dulu dengan dia, kata lalang tak maju puak ni. Gapo duk main tempat tulur, duk main hak tulur, buat ni buat tak maju ni. Akhir sekali mai serah rabuk patah debere, kan pokrong dengan borihan, dengan menego. Cara hak buat ni, hak Nabi terbiah, hak Allah Taala pimpin dapat hidayah. Nampak nak kena ni. Itulah Arab Badui tadi gi ucap kelimah dengan Umar radhiyallahu anhu. Gi wayak kisah dia kata dulu aku biasa dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar sambut dia dengan baik, selalu dah sambut. Ya habis 3 kali dia soal Mesir timur kemiskinan dalam fikiran dia. Aku tengok belaka Arab timur Islam. Rom Farsi dah tunduk dah. Umar sambut dia dengan hormat. Orang tengok kata Umar, dia ni orang baru kena kita lalu. Umar kata apa? Aku mulia dia sebab kecek pe dia royak tadi. Nabi sendiri nak pipi, nak pegang tangan dia, nak peringat hak dia kecek hari ni. So lagi hak dia tak boleh tengok. Dia boleh tengok orang Arab timur Islam, Rom Farsi bawah apa akhir sahabat. Satu lagi bakit hidup semula, dia kata so ni kena mati. Aku nampak hak Nabi kecek tak dunia. Ini keyakinan yang ada pada mereka. Umar kata aku mulia sebab orang hak Nabi pimpin, Nabi tak lepas selagi mana tak bawa masuk syurga. Ni dapat hidayah, dapat pimpin ni serendah-rendah orang raikan seksa, dia panggil orang tak ngaji Arab Badui ni, tak ada Arabi ni. Pathuan. Tak ada sifat manusia buat ni. Tak kira apa. Tapi dengan akhlak, dengan dakwah, dengan kerja nubuat, dengan pengerban ni. Dengan sambut kerja, orang panggil tonang. Sibtot, cik tanarum. Kanak-kanak daripada Rasulullah yang perah, kanak Allah, kanak Rasul yang lepas serah pada sahabat ni, sahabat terima. Sahabat bawa kerja atas dasar yang dikanak oleh Allah dan Rasul, cara Nabi, tegakkan perintah Allah, tegak sunnah Nabi, gunakan imaniat dia, keyakinan, guna ibadat betul cara Nabi, guna akhlak, orang dapat hidayah. Dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perlu pada kita hari ni. Sebab tu siapa kita hari ni tu hak Nabi kecek hari tu. Satu hari orang ucap kelimah, kita ni adat-adat kata tak kenal lah. Kita akan tak kenal ke apa. Ni kenal kita main mana, kita beriman kita main mana. Ibu bapa kita kan beriman, kita beriman. Sekat tu ya ke ibu bapa kita main mana. Bagi kawasan kita ni Hindu belaka dulu macam-macam lah. Mari mana ni? Ada orang hijrah, ada orang yang fikir. Saya dengar dalam sejarah-sejarah juga. Ada orang menego satu hubungan, menego daripada Yaman, gerak mari tempat kita, kawasan Melayu kita, masuk Indonesia, masuk mana-mana tempat. Orang menego, hang nak ayat kata maksud dia, tujuan dia. Walaupun dalam rupa menego jadi asbab hidayah. Sahabat pergi menego di Cina. Orang Cina dapat hidayah lebih ramai daripada rakyat negeri kita lagi. Orang Islam sampai sekarang lah ni dapat hidayah dengan sebab menego, dapat hidayah dengan sebab hukumat, dapat hidayah dengan sebab kedah. Orang Yahudi ucap kelimah dengan sebab sahabat jual beli. Hari ni saya muzakarah, nampak kita habis masa dah. Kita biasa duk bagi belah bagi cumti. Gapo pula ni. Nak buat macam mana? Salah silap kita beki, salah silap kita tolong betul. Buruk nampak dah tolong tutup, tolong selimut. Ni cara Nabi.
Rasulullah tak suka kecek kebuat orang, tak suka dengar kebuat orang. Rasulullah tak benar kecek kebuat orang dia dengar. Tak benar. Jangan kecek kebuat orang lain dia aku tahu. Supaya hati nak cuci, nak bersih. Ni akhlak nubuat, ni asbab hidayah. Tu kisah tarikh daripada Nabi sampai sekarang, sampai kita hari ni. Alhamdulillah kita boleh milik iman, milik amal. Kita semua orang mengaji kan, boleh ilmu agama mari mana dengan fikir, dengan perah, dengan pengerban. Sebab tu saudara, ibu-ibu muslimin dan muslimat, adik-beradik saya semua, ni tugas kita, ni tanggungjawab kita. Gunalah kebolehan kamu supaya jadi asbab hidayah. Jangan tinggal ni umat tak ada hidayah, gagal selama-lama. Sepuluh lembu tak ada pimpin daripada tuai dia. Perjalanan dia dekat ya. Kita perjalanan kita mana nak tepuh lagi. Alam kubur 50,000 tahun. Titi sirak lagi pada masa lagi. Titi sirak 1,500 tahun. Kalau duduk oleh azab, perjalanan kita nak boleh hisap, duduk tunggu di pada masa. Ni nak pada pimpin ni belakang ni. Dunia nak Allah Ta'ala pimpin, akhirat pun nak Allah Ta'ala jaga kita dalam kubur. Bak perjalanan ni, kita dalam perjalanan ni tempat berhenti hari ni, kita pergi bakar, kita berhenti ikut sarai, ikut mana apa tu. Bukan nak tidur situ, berhenti untuk sebiang makanan ke apa, fikir perjalanan kita pau. Berhenti sini. Macam mana perjalanan kita nak selamat? Turut undang-undang dalam perjalanan kita. Hidup dunia yang sama tara ini, undang-undang adalah agama. Agama adalah perintah Allah cara Nabi. Mana duduk lagi kehidupan kita, bawa lah atas dasar perintah Allah cara Nabi. Dan kita juga besar sekali pengganti Rasul atas permukaan bumi ini. Semua setiap umat ni pengganti. Jangan gunalah kelima kata aku tak reti, aku tak pandai, aku tak tahu apa. Oh ya tu tak pandai, ada royak kat orang. Hei, kita kalau kita suka baik kan, dia taruh dia ni duk pisah nak beri kebaikan pada orang. Taruh dia ni. Nampak tak tahu gapo tapi duduk dia nak beri kebaikan pada orang. Itulah harga mahal sekali. Fikir kita supaya nak beri orang dapat kebaikan, supaya orang curi ni. Dia duk curi, dia kena larang anak-anak dia bercuri tu, hak dia, tugas dia. Jangan duk curi, pamu duk curi tu. Tu sifat dia, perangai dia, tapi tugas, dia panggil tugas. Ibu bapa bukan duk sepenuh belaka kehidupan. Kadang kena belak anak bicara molek. Nak latih anak we ibu bapa duk kaya kan. Katakanlah ada dunia sekarang. Ada juga biasa keluarga, biasa tak duk dalam mabuk. Anak dia larang. Jangan turut support ayah lah. Ada ayah isap rokok, janganlah isap rokok larang. Tu kebaikan. Orang saya pada anak dia, jaga anak, jangan jadi superman lah, jangan sebut ayah lah. Ayah teruk dulu ni, dak ada ni tua dah ni. Begitulah umat hari ni. Kalau kita pakat duk tunggu tu aku sepenuh bila apalah aku nak buat. Kita makna sepenuh tak sepenuh Allah bikin kita usaha, tapi tugas kebaikan. Patut orang hak kena royak kebaikan. Jangan tengok orang hak duk royak tu, kita tengok kata benda ya royak, benda sungguh, benda baik. Lepas tu ada kedak lagi dalam diri aku tu yang proses kita hari ni. Kebaikan. Jangan tengok gapo ada kedak lagi lah dia. Tengok kita ada kedak lagi. Lepas tu orang royak sendiri pun dia kena proses jugalah. Kecek pe kita lama mana dah ni. Kita nak benda ni banyak mana perubah. Kena usaha bersama. Dua kan kerja kita kan. Bawa diri kita perhamba diri pada Allah. Bawa diri kita jadi asbab hidayah kepada umat. Inilah tipai Al-Huda channel kita. Nak guna belaka, lepas tu gerbel belaka dah. Apa-apa kita duk mesyuarat tadi guna diri, masa kita bakat perah. Lah ni nak guna gapo atik masa dulu. Harta ada sikit sebanyak. Masya-Allah. Bantu-bantu sokongan daripada ibu-ibu apa-apa ada mula hari pertama lagi dapat kursi, dapat meja. Ni kelebihan yang mana pakat perah sikit sore. Jadi kemudahan alhamdulillah. Tapi pau kita lagi mana nak guna majlis kita hari ni nak jadi asbab hidayah. Asbab hidayah. Perah masa kita bagi, harta kita letih sikit banyak, rang kita letih, harta kita bagi. Gunalah kebolehan hak Allah Taala bagi pada kita masing-masing ni yang ada pada kita. Setiap orang ni ada belaka kebolehan. Pau kita untuk selamat di akhirat. Umat ni dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu taala bukan untuk tindah dia. Kok yo nak ada rano, buat gapo buat.
masa buat jahil, buat tak reti, buat silap, tusuk ke buruk ke, buka jalan, pipin, pakat kecek ke baik ke, tusuk ke buruk ke, guna ke baik ke, faedah untuk masyarakat. Seperti mana sahabat sanggup susah supaya saudara senang, sanggup mati supaya saudara hidup. Ni tinggilah hakikat mana duduk daripada para sahabat. Hak dapat hidayah siapa kita hari ni, sahabat mati. Sahabat mati di Cina, hidup hidayah di Cina. Sahabat lapar sebab tersebar kelimah di Mekah. Sanggup tak ada punya gaduh dengan masalah ni. Masalah makan minum tak. Tengok tak lihat hayatul sahabat. Tarikh pada WhatsApp. Anak mati tahibah lapar. Tapi Rasulullah tarik buku gapo? Tak sawase selamat. Seorang sahabiah anak mati tak apa. Duk teriak anak kecil mati tak apa. Budak kecil dia masuk syurga. Sahabat duk tarik tak dengar. Sahabat kata Rasulullah seorang tino ni tak dengar lah duk teriak situ. Nabi kata saudara akan cuba lenggak tengok tak saduk duka cerita, saduk sedih cuba lenggak tengok. Anak tua ni, anak emung salah kata dia. Anak angkau duk senyum tu. Le syurga. Suka dia selamat, dia cuci, dia maksum, dia bersih. Dia selamat daripada Allah redha dia. Seorang ibu apabila dengar Nabi kata gitu, maka senyap. Tak ada lenggak ke langit. Tengok kehidupan sahabat-sahabiah. Derek. Yakin dengan kecepanan Nabi. Gapo dia kata? Retina ni kata, ya Rasulullah, hamba yakin dengan kecepanan Rasulullah lebih pada yakin daripada mata hamba sendiri. Mata hamba kalau tengok boleh di mata tipu, tapi kecepanan Rasulullah tak tipu. Saya puas hati dah. Rasulullah dah bagi tahu kata anak dapat redha. Rasulullah tak ada kata jaga molek lagi kena mati, kena lapar, keluarga dan kena duk lak kuruh kering dapur tak berasak, kena susah zalim ni. Tak padu anak dah. Macam mana agama masuk lagi hidup? Macam mana anak besar dengan agama? Macam mana isteri ada agama? Macam mana suami? Macam mana masyarakat pentadbir hukumat, orang menegak ada agama, orang buat kebun cocok tanya. Umat ni ada perintah Allah cara Nabi. Ibtida mari dengan susah, pengorbanan. Hidayah di tangan Allah. Allah akan bagi pada siapa saja Allah kanak, tapi syarat dengan pengorbanan. Mujahadah, susah payah. Kena usaha ni lah. Tak usaha, tak susah payah. Seperti kita ni, salah satu daripada asbab usaha. Dulu kita usaha dari segi rumah ke rumah, pitu-pitu, lorong ke lorong. Guna diri, guna masa, guna harta. Ada e-learning. Guna mesyuarat, bawa-bawa ustaz-ustaz kita. Macam mana kita bagilah. Ada letih juga, ada masa lagi kita mari. Kita buat sendiri fikir. Syarat macam mana? Nak ada alat, nak beli tempat, guna tempat. Alhamdulillah. Ayuk kita guna tempat rumah dia luar. Bala dia, musalla dia ni guna. Dengan fikir pakat perah belakang gerai masa diri harta. Gapo pau mai kita deh. Kita usahalah supaya kita jadi asbab juga sama. Ibu-ibu apa-apa di rumah juga pembantu deh. Gunalah ibu jadi asbab. Faedah banyak sekali dalam masyarakat ini. Alhamdulillah banyak dah learning duk tubik ni usaha belaka, tapi satu lagi kita kena jaga. Jangan duk korek sangatlah keburukan manusia ni lagi tak lepas dengan keburukan. Salah situ salah sini kita rupa nasihat ad-dinun nasihah. Ada nasihat bagi jalan royak cara dengan hikmah. Jangan pakai hukum. Nabi hukum, bapak hukum orang panggil sahibul ahkam. Tapi kadang-kadang tengok keadaan orang guna hikmah. Sahabat nak marah, nak kata ke orang gapo ni, jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Jaga hati besar sekali dalam masyarakat kita, dalam umat Islam ni. Hari ni banyak ungkon, banyak dah pakat ada usaha belaka, ada segi pemuda, dari segi muslimah, usaha golongan muslimah. Punam kok kapung pakat ada usaha baba-baba ustaz. Hari ni kita bagi kemudahan. Buka kebolehan mana ada songsem. Kalau pemuda wairun, dia ada satu fikir lah kampung masing-masing kan. Ada satu fikir dia nak buat macam mana kita orang-orang tua jadi penasihat, penyokong. Dan pakat pikir prakong. Syarat dia ni mana kena bawa pada cara Nabi lah. Hak Nabi buat, cara Nabi macam mana. Rojok dengan ulama ni perlu pada masail. Masalah ulama-ulama dalam channel kita ni masya-Allah ada beberapa orang yang boleh bagi peterangan lagi. Saya setiap kali pun gitulah mari nasihat rupa saya ni rupa muzakarah panggil. Nak kecek ni supaya nak ada semangat untuk diri ratik rai. Dengan alhamdulillah lah faedah untuk duk bagi-bagi ni.
Jadi mari ukur isah, ukur dengan diri, panggil step-step, setangga-setangga untuk perubah. Bukan tu hendak nak kita pakai usaha belaka lah. Jangan ning duda, jangan duduk dia lah. Kalau air, kalau duduk dia gitu tak lama. Naik gogak telur dia nyamuk jadi busuk. Begitu kita kena harakat semua. Gerak semua dari segi lebih-lebih lagi dari segi iman kita ni. Kalau duk lock, tak buat tahrik, tak ada gerak langsung dia panggil beku. Iman kita jadi lembab. Malah iman dia enjing dia tak start lama-lama kan. Naik adi beragai selenda jadi hening beragai. Lepas tu dia rusak habis lah. Dia enjing rusak, iman rusak, amalan tu baik jadi rusak. Dia amalan rusak, nizam dunia rusak. Dunia ni tupai orang beriman. Tupai amalan orang beriman. Gapo amalan yang pacang tu baik tak dunia ni kesal kebaikan. Amalan kita gerak le tubuh badan tupai iman. Sebab tu tak boleh tinggal masalah iman. Kena panas semua, kena berangak semua, tarik gerak. Nak kita pakat bangun belaka dalam masyarakat kita ni, buat majlis iman, muzakarah iman. Lepas tu amalan pun pakat fikir, tambah amalan semua. Hari ni suasana lah ni orang duk harap pada asbab tu harap. Tak apalah dunia tak ada asbab. Tapi orang beriman ni ya asbab dua, asbab mal, harta benda, usahlah. Buatlah, sahabat buat, sahabat menego, sahabat buka kedai. Yang kedua asbab amal. Hak ni kaya miskin pemimpin rakyat, Nabi wi belaka hak ni. Amalan yang tinggal. Asbab kita rezeki berkat deh. Gapo ni zikir, baca Quran, asbab lagi rezeki lagi hari ya kita semaya duha. Ini asbab amal. Orang beriman dia pegang dengan amal. Mal tu sebagai salah satu asbab buat, tapi dia pegang dengan amal. Buat amalan ni dapat ni. Sebab janji Allah dengan amal. Dan dunia nak kesal dengan amalan manusia. Manusia buat baik, dunia ni akan kesal jadi kebaikan. Dunia nak jadi barang mahal, nak panas, nak sejuk, nak hujan, amalan manusia. Amalan manusia plugdan dia tolak amalan dia tu dengan iman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat belum yakin, tak gerak juga amalan. Tapi dengan Rasulullah proses kelimah iman wik dia, tahrik, harakat iman, gerak iman. Berimanlah kamu, usah imanlah kamu. Mari duduk dengan aku, beriman bersama aku, sahabat-sahabat kan. Dia kecek aku dia, ijlis sa'atan. Duduk sekejap, nu'minu billah. Kita akan beriman dengan Allah Ta'ala. Apa kita orang beriman, aku ada kelimah. Usah iman. Panah iman. Abdullah ibn Rawahah seorang sahabat yang masyhur juga, tapi sering kali jumpa dengan guru dia duduk baru iman, kecek iman. Puak-puak lain duduk sekali dengan dia kata, ya Rasulullah, Abdullah duduk kecek iman dengan saya beriman. Nabi kata apa? Agama qal. Entah ke dak perbuatan Abdullah tu Allah duk bangga 7 lapis langit depan malaikat tu Allah duk bangga sepengah kita ni. Mana kita bangga ni, mana ramah. Tengok anak kita bangga, dia anak kita buat baik kan. Kita bangga depan adik-adik. Ni anak saya baru habis khatam Al-Quran 30 juz. Ni anak baru habis Quran hafizah. Ni baru habis cuk alim ngaji pondok ulama dia ni cuk luar negeri. Ni anak saya buat peniaga masya-Allah dia ada kejayaan. Bangga sebab suka puas hati. Allah bangga dengan siapa? Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Ngaga apa? Abdullah nega kaya kan? Abdullah buat apa? Abdullah semaya tahajud. Sampai curah Abdullah puasa sunat seluruh tahun dah. Allah bangga kepada para mereka atas langit ni. Abdullah ibn Rawahah hok baru iman masyarakat. Ijlis sa'atan. Duduk sekejap semasa doa. Nu'minu billah. Kita agak beriman dengan Allah Taala. Hajak siapa ni? Hajak orang Rom. Farsi tu. Iran tu. Dah puak hok mari semaya sejid dah. Puak maya sejid ni tu ayat kata orang beriman lah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang makmum oleh alik masjid ni orang beriman dengan Allah di akhirat. Apabila lagi sejid Abdullah kata duduk. Kita beriman dengan Allah Taala. Apa Allah puji dalam Quran kata orang beriman, Nabi pun puji. Kalau kamu siapa tengok agama kau, siapa tengok orang jatuh ada makmum masjid, bakal ada ulai alik masjid ni. Nak bakal jadi saksi kata orang ni orang beriman dengan Allah beriman dengan akhirat. Tapi kita tak pergi sejid dah pun tak habis lagi. Main duduk muzakarah iman. Apa ni? Allah bangga 7 lapis langit depan malaikat dengan usaha iman. Sebab tu hari ni apa ni? Ni taklim umat panggil. Pengajaran pada kita. Kita tahu belaka tapi gitulah lemah, kita lembek amalan.
Ada nampak. Tengok nampak keburukan orang ni salah satu daripada email lemah. Kecek pe dengan kasar. Dia lemah email punah akhlak. Ya pergi kot tu. Sebab tu sahabat-sahabat yang dapat akhlak ni Nabi usul email dulu. Dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu taala, dapat hidayah tu akhlak yang timbul. Sebab tu kelemahan apabila email dia rusak, dia bukan rusak amalan. Kecek pe dia rusak. Mata dia akan jadi rusak. Dia lemah email. Ya email dekat hati. Lepas tu hati raja segala anggota. Kesan. Raja anggota kita hati. Hati ni duk kontrol, duk pacang kepada mata telinga. Dia rusak hak ni kat tempat dia ni. Mata dia mula nampak keburukan. Sebab pakat tengoklah kau orang tu lo tengok pada orang seorang. Tapi orang hak email dia mukammal kamil, dia tengok kebaikan. Budak ni. Orang tu lo, saya biasa duduk kecek dalam kampung. Tara dia ni dah. Hebat lagi. Tu nampak. Ngaduk tara ni. Tengok pakaian dia tu tak suka, tapi ngak ibu dia ni comel. Tolong ibu apa akhlak tu. Hak seorang ni kata Allah tak buat ada yang mengaji duduk. Orang mengaji dah dia nampak keburukan lagi. Orang tu lah tengok. Seorang ni orang depan seorang, tapi orang tengok ni dua. Mata ni nampak kata tak ada yang ada tu. Dia duduk tengok duduk pakaian dia pasal ni. Tapi ngak ibu dia. Kira mak gendang orang muda lah ni tak duduk ngak ibu macam ni dia ni kat Allah tengok ngak ibu. Hak seorang ni kata tak ada. Mata tu lah. Hak ni tengok kebaikan, tengok keburukan. Buku ke apa ni? Buku apabila hati kita buruk, email kita lemah, kecek pe kita dengan orang pun jadi akhlak buruk. Dan sebab tu penting ibu-ibu apa-apa, kita kena ada majlis, email bawa kepada amalan. Macam mana rumah kita ada majlis email juga. Dia kecek dengan anak-anak beragama. Amalan ni cara Nabi semaya duha, semaya ke apa ni. Baca hadis Nabi dengar betul anak-anak boleh baca Al-Quran. Jadi saya kata sebab bagi orang beriman amal. Nak tupai amal kada ela ni jangan duk comti kajak lah, comti punam lah. Dak amalan kita. Kita kena yomrap, kita kena terima dengan amalan kita. Hari ni amalan kita rosak jadi hukum mak dia macam ni. Sebab Allah royak sendiri kepada Nabi. Dek aku marah sebab amalan manusia. Dek aku marah aku tukar habis. Funam kat dalam kampung pun tukar. Buat aku jadi tak ada sifat kesebelah. Udara musim pun tukar, barang pun tukar. Sifat-sifat manusia ni suasana akan tukar dengan amalan. Sebab tu ibu-ibu apa-apa hari ni kita kena bawa umat ni kepada amal, kepada amalan yang baik kepada akhlak yang mulia. Rajak mana? Rajak kepada email kita. Majlis email jangan tinggal baca Quran hari ya kita. Sikit apa. Tak masa mana 5 waktu semaya tu, boleh pergi ke Esta, kucuk baca boleh 2-3 baris. Ni amalan hak sahabat. Amalan hak sahabat, setiap orang sahabat ada. Walaupun tak boleh baca banyak. Lepas tu hadis-hadis Nabi buat muzakarah dengan anak-anak di rumah supaya ada semangat kasih pada Nabi. Kisah-kisah ni sahabat cerita-cerita pada anak we dengar supaya ada sifat muhabbat, kasih sayang pada agama. Lepas tu sebagai khas maya ni. Khas maya ni mana kena kecek semua. Nabi hajar keluarga dia kalau ada masalah tupu semaya, gerak anak semaya, gerak isteri semaya, jaga semaya. Bukan semaya nah, jaga semaya. Orang tino jaga semaya awal waktu. Orang jatuh jaga berjemaah. Ni orang panggil jaga semaya. Maksudnya jaga lagi amati wuduk, amati cara Nabi. Tu orang panggil orang jaga semaya. Janji Allah akan jaga orang ni, orang yang jaga semaya. Dan hari ni mana kadang-kadang kita tak kecek mana hal ni. Semaya dengan anak-anak tak jaga, kadang lewat, kadang semaya kapuh maghrib dengan isya, tak tahu duk mana waktu ni lah rusak besar amalan kita, masalah keseh siapa masyarakat. Lepas tu hak mula-mula sekali hak mana Allah Taala akan soal kita, saya kecek seumur, sebab apa kecek seumur mahal hak ni. Lepas tu soalan mula-mula di akhirat ni, hak ni masalah etika keyakinan kita. Hak ni nak buh masuk dalam hati setiap orang, setiap lapisan umat kena buh. Pandai tak pandai kena buh hak ni.
Kalau bab amalan ke? Bab amalan ni kita tanya tugas kita dengan Allah ni apa semaya. Orang jawab belaka. Semaya kena sujud pada Allah Taala. Bab ibadat ni orang reti semaya. Puasa. Alih fardu, zakat, haji. Kena buat lah orang Islam. Walaupun orang ni tak semaya, kita orang Islam ni semaya wajib tak wajib? Walaupun orang ni tak puasa, orang Islam wajib tak? Wajib. Terima dengan kecek pe tapi nak buat tak boleh lagi. Tapi kalau tanya bab keyakinan ni, bab keyakinan ni betul ni. Orang beriman ni orang yakin dengan Allah. Tapi kalau tanya siapa bagi apa ni? Siapa dia duk pera? Budak kecil kalau tanya rukun Islam, tanya jawab boleh. Tapi kalau tanya pia duit-duit, ni mula-mula dia nampak ayah dia, nampak emak dia. Pia duk sangga hidup ayah. Tanya ayah ni patut duk buat perak anak ke apa ni? Pia duk bagi. Ambil mana? Kedah. Ya pergi situ dulu. Memanglah asbab. Memanglah lagu tu duk kena mari talangai. Allah kuasa hak tu Bani Israel biasa al-manna was-salwa biasa mari talangai. Allah nak tunjuk kudrat dan iradah dia. Allah boleh buat dengan asbab tanpa asbab, khilaf dengan asbab. Tapi orang beriman nawi usaha sekadar duduk dalam usaha saja, tapi dalam hati nak pada Allah. Buatlah gapo Allah yang tadbir kita. Allah yang takdir, Allah yang bagi rezeki, Allah yang mencipta, Allah yang jaga, Allah yang kontrol segala-gala. La ilaha illallah. Ni nak masuk tapak hok ni dalam anak-anak, dalam umat, dalam masyarakat. Tok siwi nafi. Bab semaya orang tak nafi, nak buat malah. Bab puasa orang tak nafi, tapi bab keyakinan ni kebanyakan hok ni hok paling bahaya sekali. Duk mai pung-pung. Tuhan pung. Kecek tak leh. Perbuatan kita buatlah, tapi hati kita kecek pe kita Allah wahdahu la syarik. Allah satu saja. Yang menghidup kita, yang jaga kita, yang kontrol kita, yang gerak-geri, yang bagi segala-gala Allah. Inilah satu. Inilah apa ni sebaran nabi, setiap nabi. Kita nak mari pelekeh benda ni. Setiap zaman, setiap lapisan manusia yang dapat hidayah dengan sebaran nabi daripada benda ni. Semua Adam AS sampai akhir zaman, akhir Nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagi kelima ni ya. Nak kata maha kita ada pasaran tu. Bahkan kecek pe kita rusak habis dah ni. Masyarakat kita rusak habis benda ni. Tanya semaya tahu, tanya puasa tahu. Tapi tanya bab keyakinan, bab rezeki, bab apa ni, mula lari cara. Selisih faham lari kot tu lari kot ni. Ada-kadang tak ada langsung lah hati. Terlupa kata Allah. Orang duk alawat, orang panggil duk gelosoh. Kadang terlupa ni hai kena gitu. Sedih tu mari sekaligus manusia tak apa. Kadang nak terima tak boleh atas takdir Allah. Perbuatan Allah. Dia rasa kata, tak boleh hadir kalau kuat gini, ya kena hadir gini. Geno tak hadir gini. Tu. Kalau gini ya gini. Geno tak hadir gini. Kenapa tu? Keyakinan kita. Kok ni bahaya sekali sebab soalan ni lah mula-mula sekali. Apabila kita pejam mata pergi pada akhirat ni. Dalam kubur. Gapo mula? Man rabbuk? Man rabbuk? Siapa dia Rabb kamu? Hai, semaya dak lagi. Puasa dak lagi, zakat dak lagi, haji dak lagi. Rabb. Jawab pe kita yang bukan mari sini ni proses. Ni mari dalam hati. Allahu Rabbi. Bila dia akan keluar? Apabila ada dalam ni Allah. Tu hikmat hikmat. Allah Ta'ala buat Nabi semua hatta mari koyak kelima ni. 23 tahun Nabi proses kelima. Sahabat semua hak paling ingat 30 juz, hak paling ingat 4 surah, hak tak tinggal hak ni bab iman keyakinan ni. Sebab nak hajar umat ni tok sewi tinggal, tok sewi main. Ni satu peram kesebaran hak mana Nabi dan sahabat. Hak Allah Ta'ala juga nak iklan royak taklimi kepada umat sampai kiamat. Usahalah. Jangan kesal, jangan tinggal, jangan putus walaupun sedetik. Masalah Allah ini. Orang ada Allah, milik Allah, boleh Allah, dia boleh segala-galanya. Nampak tak?
Boleh segala-gala, boleh apa? Boleh Allah. Dia ada Allah, dia nak apa lagi? Hak tak boleh, dia puas hati dengan Allah. Hak tu mencukupi, dia panggil kau nak ada. Hak duk jadinya ada rasa tak ada, ya tak ada Allah. Dia rasa kata, kalau modal sikit lagi akan dapat. Nampak kata rank dia, hak ni bahaya sekali, terlupa. Dia usaha tak apa, usaha ikhtiar. Hati jangan lalai, jangan galai. Ni muzakarah saya untuk nak harakat, untuk nak tahrikan, gerakkan iman-iman kita semua ni. Keyakinan kita tak sewi terlucu, tak sewi lepas. Jak daripada budak kecil siapa orang tua, jak daripada rakyat siapa punam. Hak ni kita kena duduk sama dengan kita setiap detik, setiap saat, setiap masa, setiap keadaan. Ya terlucu ni sebab putus view lah. Dia panggil gi hanyut. Tak ada nak buat apa dah. Tak ada tempat bergantung. Ni masalah masyarakat seluruh dunia, bukan tempat kita, seluruh dunia. Apa orang gantung tekak, apa orang bunuh diri. Ni putus ini, putus view iman. Apa orang sanggup pecah adik-beradik, balah. Ni dia nampak kata ni kalau bahaya ni, dia nampak lain ghairullah, nampak selain pada Allah. Sebab tu Nabi latih sahabat 23 tahun. Hari ni untuk latihan kita semula ni, masya-Allah, macam-macam ada usaha pun deh. Saya pun duk jam dak tekeh ni masalah kita ni, mana keyakinan, akhlak. Tok sewi lari jauh. Leh buat gapo, duk mana tujuan kita ni mardatillah. Jadi manfaat untuk umat, neh. Habis masa dah pesing cumti, pesing khilaf, pesing buka kubuk ke, kecek kubuk ke. Di akhirat nanti hak tinggi sekali dari jak ahli syurga, orang yang berakhlak, bukan orang tahajud, bukan orang puasa seluruh hidup dia puasa, dak. Orang yang berakhlak. Apa akhlak? Akhlak Nabi hak tinggi sekali, orang yang maaf kat orang, tak menyakiti saudara, cuci hati semua, cuci hati. Hak ni masyarakat kita kena fikir hari ni deh, tahu belaka, reti belaka, ngaji belaka, pandai belaka. Kebanyakan hari ni. Deh. Tapi kadang-kadang mudah sangat nampak. Saya pun kecek ni untuk nak jaga hati lah. Jaga hati sendiri, mudah nampak keruk ke orang. Deh, mudah rasa nak marah kat orang, tapi nak maaf tu payah. Salah sikit rasa nak marah dah. Tapi nak boleh maaf tu lepas tapi. Kalau kita kalau maaf demo tidak. Deh, ingat deh akhlak yang mulia, maaf kat orang yang besar sekali. Saya duk kecek benda ni. Sebab harga dia mahal. Di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil kau ni, puak-puak ni. Orang-orang yang maaf kat orang. Walaupun dosa dia banyak, walaupun dia silap tak mana, tapi dengan maaf kat orang ni Allah tak jauh. Allah Ta'ala ni sifat Rahman, Rahim, Karim, dia borah dia tak jauh orang lebih pada dia. Lepas tu Allah Ta'ala ni nak hamba dia jaya. Mana nak maaf belaka. Lepas tu dia suka sekali kalau sama-sama hamba manusia ni dia maaf, tak buat kira, buat baik, kebaikan dengan orang. Sebab saya kecil kata kita semua ni pendengar ibu-ibu apa-apa yang kita duk buat ni nak jadi kebaikan, orang suka sekali. Tak cukup lagi semaya pasal zakat haji kita. Saya nak banding mudah-mudahan biasa dengar ulama agak buat banding. Supaya raja gaji kita untuk buat apa ni? Hari-hari ni jiru bunga kerak epuk depan istana kan, istana. Lepas tu apa ni masak buat makanan wi ke raja, gunting epuk, jiru bunga, basuh baju, sipir, nyapu rumah-rumah istana. 5 perkara lah. Mana raja gaji. Tugas dia ni makan gaji untuk 5 perkara ni. Cerah pagi tu baik yang nyapu, masak siap, wi makan apa keluarga, tok dapur alat raja, cuci baju, tukar pakaian ke petok sini hak cemar ambil ke basuh. Dia jiru bunga, gunting epuk. 5 perkara sehari dia dah buat. Tapi tengah-tengah dia buat masak siap tu, baik tengah duk jiru bunga depan tu, ada kolej sak wainam depan istana tu. Ada anak raja, budak kecil. Jalan mari kat tepi tu, duduk junga, duduk tengok duk main kat tepi tu ada. Sebab pun orang-orang dalam istana pun nampak kata orang kerja ada, anak boleh ada duduk tepi tu, tak ada apa lepas budak. Tengok budak duk main. Tak apa ada orang. Tapi budak ni duk main kawasan tu duk junga jatuh lah kolej.
sak wainam dalam kolek ayat tu. Mana siapa masa tu kita nak bila kerja kita ke tanggungjawab kita semua. Apa dah ni? Kalau kita bila kerja, kita bila dah kata tugas aku ni tuai rumah gaji ni masak, cuci baju, buat bersih rumah, kerak upuk urut ni bunga, jiru parayu semua 5 perkara. Kita bila kata nanti kita banyak tu ya. Kita tengok budak tu, anak tuai rumah tu duk lemah dah, duk kokak dalam sak wainam, dalam kolah. Hai, sekiranya dah budak tu pergi mati, dengan kita ada sekali, kita basuh baju, kita masak, kita gunting epuk, kita buat apa 5 perkara ni kita buat belaka, tapi hok nung bukan tugas, tak ada janji pun. Pah gapo nak jadi atas kita koli, kita seorang koli, mari buat 5 perkara ya, gaji kita 5 perkara ni ya, tapi tuai rumah anak dia lemah depan mata kita. Kalau tertib hukum mak sungguh ya, bukan kau dah takwi duit gaji, kena gantung tekak dah lah. Apa ni lepas lok ni, dok kayak kita nak oyak kata tuaiku, tugas saya cuci baju, tugas saya gunting epuk, tugas saya basuh, tugas saya buat bersih rumah, ni bukan tugas saya. Hai anak tuai rumah. Begitulah sekarang keadaan kita. Allah Ta'ala hantar mari rukun Islam, semaya, puasa, zakat, haji, dia kita berimej ucap kelima. Mana kita semaya dah, kita puasa dah, tapi hari ni hamba Allah duk ala gelak, hamba Allah duk lemah dalam maksiat, hamba Allah duk hadap, kasar sikit mana hadap pada neraka lah. Tugas kita semaya dah. Ngah babo duk oyak, ustaz duk oyak kata kena cara atiklah. Kita semaya tak tinggal, puasa boleh puasa, ni puasa tak tinggal seribu, zakat pun bayar, haji pun gidah, tak ada kelima. Tapi umat duk tergelar, gapo nak jadi? Kalau dalam istana kok perang ciwik lah kita ni. Kalau depan Allah di akhirat nanti, hai umat Muhammad, mu semaya dah, nu tak semaya lebih pada lemah lagi Allah lagi nah. Dia kena benar dalam neraka jahanam. Tak puasa, neraka, orang duk lemah, umat duk lemah. Hamba Allah wi kerja kita, tugas kita. Hak ni hak kita kena bawa. Kita nak pergi ayat kata, ya Allah, aku semaya dah, puasa dah, zakat dah. Ni ada tepi kita ni. Allah kasih pada hamba dia lebih pada ibu. Hai adik kita, kalau kita lok ayah kita kata gapo, kena menapa lah kalau budak-budak mu tak sedek. Lok wi adik lemah hai. Lok wi adik duk mai bara api. Lok wi adik dah buat tu buat ni, lok adik. Tak mandi adik tu pun kena ngepek dah budak-budak, kena ngepek di mak dia. Tak mandi adik gini sehari. Mak tak ada kata ayah tak ada sibuk. Hari ni kita lokkan umat dan masyarakat ni tak semaya. Kita lokkan neraka, kita lokkan anak darah dedah orang. Kita lokkan tumpah darah, kita lok caci mencaci, kita lok suasana ngupak hidup dalam masyarakat. Aku ngaji, aku semaya, aku tahu, aku puasa, aku pergi haji dah. Hai umat, ni ukhrijat linnas, ni tahrikul iman, ni usaha iman, ni usaha kita, ni mesyuarat kita hari-hari, ni amalan, ni gerak-gerik kita. Inilah gambar hok kita dak nampak ada orang ni tak pandai gapo, apa dak gaduh. Mu pandai sangat kadang-kadang diri dia pun tak sepenuh. Sepenuh mu dulu. Ni nampak harga ni. Kadang-kadang tugas kita tak pandai berenang pun kena pisah. Orang duk lemah depan, carilah kayu. Allah, kita tak pandai berenang. Mu pergi belajar berenang dulu. Nak tolong orang lemah air, pergi belajar berenang dululah. Carilah kayu-kayu, kita tak pandai berenang pun. Lepaslah tali-tali masuk. Ni usaha kita ni. Ni usaha nubuat, hak tarbiyah para sahabat semua jadi da'i ilallah, jadi radhiyallahu anhum. Ni hak Nabi letih, ni hak Nabi penat proseskan para sahabat untuk jadi pengganti. Ni hak Nabi letih sekali, ni hak mujahadah sekali. Inilah pintu hidayah, asbab hidayah hak besar sekali dalam ini umat. Hak Nabi kata aku letih lebih pada orang dulu. Letih gapo? Letih proses orang ni. Letih tarbiyah seorang-seorang nak jadi pengganti ni.
letih hati sabar dengan masyarakat, duk lah jahiliyah tukar menjadi radiyah ni, duk dengan orang kerasai kita kena senyap ni, duk dengan orang maki kita tutup mulut ni, duk dengan orang akhlak buruk kita senyum manis ni, duk dengan orang buat zalim kita maaf ni. Ni Nabi kata tapihlah, timbailah kesusahan aku dengan segala nabi dulu pada aku. Timbal ke apa? Timbal darah ke? Ribu nabi Bani Israel syahid kerana tangip kau dia sendiri. Nabi tak ada syahid. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi-nabi dulu mana ratus tahun. Perah pengerbannya dia ni. Tapi Nabi kata rupalah susung. Tak tahan tak kela. Aku gapo ni? Perah untuk nak proses umat, betul masyarakat. Sebab tu saya dek kecek sama baba-baba ustaz, tok guru ni memelah. Orang buka pondok, ya letih nak fikir. Kalau pakai nafsu, tembeh hok molek-molek Saya ada rancangan mana buka sekolah juga. Mula-mula tu fikir ke tak usah, tak molek apa. Nak ngaji, demo nak ngaji hok molek-molek lah. Tapi kadang-kadang tak molek orang tak sedah ni pun Allah Taala nak ajar kita. Mari jadi balik. Kalau duk pilih hok molek-molek, nak ambil mana hok molek hari ni? Nak ambil mana? Hok molek tak dunia ni, hok sepenuh tak ada. Tu kadang-kadang babo ustaz acang semua proses anak murid dia pelajar sekolah masing-masing tu kan nak tarbiyah orang tu letih. Kalau ambil hok molek-molek belaka senang. Molek mun malah tu baik. Mun ngaji tak jidik tu baik. Ambil hok cidik hok molek-molek hok raja tak ada pada apa ke royak-royak wingan wi apa. Bah. Tapi hok tarbiyah ni. Hok didik seorang budak pelajar ni, hok ibu bapa habis belodoh ni, tu letih. Sebab tu hari ni juga maknum ustaz-ustaz bapa-bapa kita mari mesyuarat hari ni ramai-ramai. Duk buat macam ni dah, peripune macam ni kadang-kadang yo kecep pe letenge macam-macam dengan letih perasaan. Saya nak kecek sikit mana sini pada pendengar, pada saudara kita semua. Dan gapo saja yang kita buat atas dasar agama, perintah Allah, cara Nabi, tekunlah. Tekunlah bahasa dia. Allah Taala nak akid darjat. Boleh jadi kita royak gapo, faham tu orang tak dapat faham. Tapi dengan ujian yang gapo yang kita sakit hati yang berlaku tadi kita, tu kita sabar tu ya. Kebolehan kita tak ada, tapi gapo saja yang ujian kita tekun, Allah boleh guna kesabaran ini jadi asbab hidayah. Sebab ayat surah tadi saya baca awal tadi, hak akhir tu Allah Taala sebut wa tawassau bis sabr. Hak akhir sekali semua buat gapo kerja buat duk ongkon mana deh. Ni kan lancai semangat untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang dia mari lemah. Lebih lagi duk pakai begini ni. Mari komen hok black-black. Masa berat hati ke silap lah. Tapi alhamdulillah lah kita niat atas nak bikin diri. Aku tak kena, aku silap nak betul. Mungkin saya rasa supaya belaka. Watawasau bil haq ni dia kena ada watawasau bis sabr. Benda hak ni bawalah ustaz, baba, tok guru, punam kampung semua nak bikin orang kampung, nak buat gapo ni, mana watawasau bis sabr. Sabarlah atas jun pendirian kita, dan buatlah kebenaran, sebarlah kebenaran. Gapo lebih lagi sosial ni mudah sangat. Dan kalau dulu ni dia mau kena mari jumpa baru nak royak lah ni mudah. Cocok-cocok tangan, kata ada yang menyakiti, kadang-kadang kecut hati pendengar dia. Kadang kecut seorang ni Allah habis semangat. Baba ni tak ada ramuk ni, ustaz ni gini. Mana kecut hati deh. Saya nak bagi kamancai pada orang-orang kerja semua. Orang kerja agama, ustaz, baba, tok guru dan penceramah gapo saja deh, tegak atas pendirian orang kerja agama, tabligh di segi sebar gapo saja letenge kecek pel bagi ke zaman ni. Memang kita jauh dengan Nabi ni berat. Segala fitnah, segala kejahatan, segala ujian duk tumbuh belaka deh. Kita tegak, kita ingat saya kata Nabi kita letih lagi. Okay, bandingan kita, bandingan Nabi 124,000 ni pun lebih Nabi lagi. Lepas tu kita ni memanglah orang nak bawa kebenaran sebut atas agama ni yang mari bukan dengan mudah. Al-Huda channel kita ni pun kita maksud sebar buka nak bagi peterangan tentang agama, nak bagi jadi asbab hidayah, petunjuk ada dari segi masail, dari segi fadail. Kita tengok atas hubung lepas-lepas pada ni mesyuarat tadi ada baca kitab juga. Ada baba-baba kita akan ada baca kitab sinilah mengikut kitab. Mudah-mudah lah orang kampung boleh dengar. Kita akan istihar. Esok kan mula baba mari nak mengajar ni nak pakai kitab gapo kita boleh guna kitab.
Kita ada kitab juga, mengajar kitab. Saya ni sebagai muzakarah bagi semangat pada pemuda-pemudi, pada ibu-ibu bapa, adik-adik semualah. Untuk bagi orang kadang bahasa lemah mari. Kadang-kadang kita tengok ni orang duk supo gapo ni. Nak ucapkan gapo saja. Kadang-kadang bagi peterangan atibai boleh. Tapi dia masalah berlaku sendiri, bengai juga. Bomo sendiri lah. Dia atibai hubak, jaga apa. Dia sakit sendiri pun pening juga. Gitulah sebab kita ni manusia kan. Lemah belaka. Duk oleh uji ye belaka. Kadang-kadang we proses, we perkata we kecek pe apa. Ada uji yang mari dia berat. Dia kena ada periksa, tempat soal, tempat tanya macam mana ni. Nabi kadang-kadang mari dia. Hukum mari. Lemah macam mana sorak dengan sahabat, sorak dengan Abu Bakar, sorak dengan Umar. Kadang-kadang mari puasa kata tok sip sorak. Mari Nabi sendiri tok sip sorak. Satu kali mesyuarat nak tubik dalam medan peperangan ni. Puak-puak orang tua ni kata, puak-puak hak dak pesek umur banyak Abu Bakar ni kata kita tunggu sini so ada tubik. Puak weru ni hati panas kata, Allah ya Rasulullah. Dia mau masuk ke kita tubik hadal lagi tubik medan tu. Nabi pun hak ni kata duduk sini. Puak weru kata kita tubik gi lawan. Puak weru darah panas. Nabi tubik. Turut dengan puak weru darah panas. Nabi mana mesyuarat. Nak rekah diri pun boleh Nabi. Jibril saya dia dah. Allah direct wahyu dah. Apa duk tanya sahabat tahu gapo? Tapi nak ajar kita. Kata manusia ni. Kena tanya, kena soal, kena mesyuarat. Tubik tu Nabi SAW ada kesakitan lah. Jadi rusak sikit dengan ambil pengusyuran dengan weru. Nabi mari biasa belafal kata, tak siwak. Saya tanya dah weru semula-mula sip sorak. Tu Allah Ta'ala turun perintah suruh mesyuarat semula. Kita ada cut pomdoi kita tu. Nabi tak ada pomdoi, tak ada. Nabi orang maksum, orang sepenuh, orang komplit. Tapi semua tu taklimi umat nak hajar kita. Ada gapo mesyuarat. Ada gapo buat tanya khabar deh keluarga mesyuarat dengan anak isteri nak buat gapo nak nawi tahu mesyuarat le kampung punam. Dan kita semua alhamdulillah lah Al-Huda Channel. Sebenarnya hari ni pakai telefon lah apa ya kata gitu putus saya orang tua ada ulama tok guru ada dalam Al-Huda Channel kita ni ada tok guru. Pakai serah ke dia lah. Tapi alhamdulillah dia panggil juga. Apa dak sini kita buat macam ni. Hari ni nak bincang bab kecek pe pun. Sebab tu saya kecek hak ni wi fadilah. Mesyuarat tadi suruh saya kecek fadilah dah. Mahir tak sama kita ni. Lepas tu telah buat putus saya kata ada kitab, ada gapo ni mesyuarat, kita mesyuarat. Dia akan bagi tahu esok lah. Mungkin teaman kita akan akan sebar lagi deh. Harap pada pendengar-pendengar kita, ibu-ibu apa-apa muslimin muslimat deh, kita bakal ambil bahagian lah. Tolong perakong supaya Al-Huda Channel kita ni jadi faedah manfaat banyak sekali untuk masyarakat deh. Walaupun tak sepenuh lagi, baru hari yang kedua baru duk jalan panggil duk jakah. Ada salah silap ke apa makna kita bakal perakong lah, bakal beki tunjuk ajar bicara. Kalau boleh mari mesyuarat kita ada mesyuarat juga. Nak buat program kita ni kita akan mesyuarat. Tambah gapo kekurangan deh. Saya pun tak boleh bagi peterangan banyak sangat sebab ada tugas dah. Hari ni saya main nak kecek dengan ibu-ibu apa-apa supaya tekun atas amalan. Usaha email ni tak boleh tinggal. Kita nak usaha sama majlis email dalam rumah kita boleh dah. Kena ada setiap hari majlis email. Apa majlis email? Kecek akhirat tu lah. Sebab saya royak tadi kan tok sewi tanggal langsung bab email, tanggal email tak boleh, sedetik tak boleh. Putus air berapa hari, berapa jam putus berapa hari lah kata kad 6 rangkai kad 6 mati, kad ahan mati, kad oksigen berapa minit mati. Tapi kad iman ada email tak mati di dunia hidup situ orang tak beremail, tapi ia bahaya lebih pada kad oksigen. Putus udara, putus air, putus apa lagi sebab dia sakut paut dengan gagal selama-lama lepas pada mati. Waktu ni harga iman tak saya nak kecek pada ibu-ibu apa-apa, bawalah umat ni kepada jalan. Jagalah umat ni iman. Duk oleh masyarakat, duk oleh tak luka mana duk buat gapo deh. Hari ni le suasana lah ni lah keadaan ni lagi ni dengan keluarga masing-masing deh majlis email. Patut amalan. Boleh jangan tinggal dalam hari raya kita sembahyang hak fardu tu memanglah. Sunat tahajud paling kurang 2 rakaat. Duha kita paling kurang 2 rakaat. Dia kelebihan tak sama belaka tu. 2 rakaat ni seolah terbayar hutang go sendi je. Tambah jadi 4 dah baru lepas. Hak ni adalah selesai insya-Allah kita. Hak 8 Allah Taala akan beres segapa kita kandak. 12 Allah Taala akan tanahkan bangunkan istana dalam syurga.
Untuk kita kelebihan. Sebab tu anak-anak kita buat latihan ni, keluarga, isteri, suami, buat apa tak apa, duk lek muka mana, jaga amalan ni. Baca Quran je boleh. Selah sehari, hok boleh baca, hok tak boleh baca, buat latihan belajar. Kita tak boleh baca dah, hantar anak ngaji. Learning penuh benar. Ngaji online pun ada. Ni amalan-amalan nak jaga oleh masyarakat kita sekarang ni. Sebab sedih sangat hari ni ibu mati nak baca Quran tak boleh. Keluarga mati nak baca Quran tak boleh. Ada agama tak kerti langsung, hak lain bijak belaka bab agama tak anda. Panggil orang semaya hajat atas kebaikan, nak buat kebaikan, beli kereta, beli apa, mana tu hajat dak mana? Tak pandai nak semaya. Hak ni sedih sekali masyarakat. Tapi tak apa nak buat mana, kita celak mari dalam kejahilan kan. Sebab tu nak pada nasihat, pada berjalan, pada bagi peterangan ni. Di segi orang tak ada masa nak duk pondok dah ni. Ni jalan hak mana baba-baba kita, ustaz kita dak buat ni. Bagi semangat, bagi ilmiah sikit-sikit, ada masail, saya bagi fadail. Ni nak perakkan umat, pakatlah perah masa sikit sore. Leh diri masa harta, we faedah. Ni pendakwah dia panggil dakwah. Dia dakwah kita ni ya apa dakwah? Da'a ya da'u. Diri kita syirak dah dah. We kenal Allah. Umat ni bawa kepada Allah. Tu lah. Duk kedah, macam mana perintah Allah, cara Nabi. Mu jadi rak teban hukum mak, jadi tu nebel. Macam mana? Cara Nabi buat petadbir tu nebel. Buat kebun, orang buat kebun ni dengan sedara, dengan tara, dengan gapo makan ni buah apa ni, dengan binatang. Macam mana Nabi ajar? Jangan duduk zoling lah. Orang buat kebun ni surumuk kerengok, misal nak akik misal. Giduk bakar dia, binatang ni rasa mengenak buah giduk bakar dia. Tak leh Nabi larang tu. Mana kita kena bawa agama, duduklah dalam kebun, pera kambing, pera gapo saja hari ni. Hai, Islam kubsurat. Islam cuci bersih sekali. Ini nak pada pahami kita duk kaca ni. Siapa boleh makan jalan mana, pahami nak pergi faham ni. Belajar. Cara mana? Hok ni cara duk pondok, belajarlah ilmu pondok. Hok ni pasien pergi dengan mengajar seminggu sekali. Gilah tak ada kitab. Hok ni tak ada. Pasien sosial, duk le sosial. Bukalah. Bapa zu kita malas, bukan malas. Apa tengah malas? Ada subuh, ada ngajar Quran. Carilah. Dah gunalah kemajuan dunia biar di akhirat. Biar di faedah untuk kita. Untuk diri kita masing-masing, untuk masyarakat. Belajarlah. Jangan duk kata apa puakmu ni buat reka, puak ni buat reka ke apa ni dunia ni. Pun perayuklah. Jangan kata, jangan tengok, jangan kecek. Hati masing-masing tak ada siapa tahu. Allah yang tahu. Allah ni orang kupur siap cerak-cerak Allah Ta'ala bagi makan. Deraka 24 jam Allah Ta'ala beri oksigen duk nyawa, Allah Ta'ala beri makan. Bukan lebih pada kita semaya ni lagi. Tu Allah. Hari ni silap belum tentu lagi. Ni buat sekilah dengan kita sikit. Puak ni macam mana ni? Gulungan mana ni? Puak mana? Tak ada. Kita buka jalan pada umat ni, beri kebaikan. Tengoklah wujud kebaikan masyarakat umat ni. Siapa saja tu nabai tu menai nayuk awak tu. Gapo dia buat le kapung? Gapo kebaikan dia buat? Orang menega ni. Dia ni 24 jam dunia. Dunia dia buat wisnai orang. Mudah kemudahan le kapung dia ni banyak mana orang mudah sebab dia. Tengok kebaikan. Ni kamerang semata. Duk hari-hari fikir kamerang puak siasat ni, puak kamerang pun perayuk. Tengok sebab dia jadi ni banyak mana faedah untuk agama. Dia tarik pergi pada agama, pemuda-pemudi boleh kena agama kapung dia mudah di segi perintah Allah banyak tu kebaikan. Sebab kita hidup ni duk dalam dunia ni dia kena milik belaka, bukan kita nak cara seorang. Hukum mak pun kita, menega pun kita, bak kebun pun kita, bak agama pun kita. Dak tu hewi tak sama. Ni babak, ni ustaz, ni guru, ni buka pondok, ni cara dia, ni buka kedai lagi, cara kedai. Saya banyak dah dia kata orang masuk sahabat dulu lagi, buka kedai, orang masuk Islam. Buat kebun, orang masuk Islam. Jadi punam. Masa tu pemerintah 3 suku dunia. Jadi asbab hidayah, kesal kebaikan. Bukan masa sahabat. Masa tabi'i. Boleh mengetah 3 suku dunia. Boleh aman damai. Sebab punam. Allah tengok sifat punam tu, Allah kesalkan amalan kebaikan dalam wilayah dia, dalam jangwat dia. Sebab tu jangan tengok. Atau kita lah. Sebab kita amalan kita ni. Tak ada kita, tak boleh hadir. Allah Ta'ala pandai siapa oleh kawasan kita ni. Ada punam ni adil, punam yutitam, punam yang tanggungjawab sungguh. Allah kesal suasana yang baik tempat dia. Kadang ni orang menega dia ni Allah tak kira sikit sebanyak. Allah kena amalan orang ni menega tijarat.
Ada nak sebut juga orang nego masuk surga tanpa hisap. Kita dah tengok ni buat dunia, siapa malai fikir dunia nego. Tapi nego dia orang senang, orang susah pun kalau gapo dengan dia ni tak susah hati, sedap dengan nego orang ni. Allah suka bila kampung tu, wilayah tu, kawasan tu habis nah. Allah Taala suka seorang pandai jadi asbab tangguhkan bala. Allah Taala marah seorang pandai salah sebab turun bala. Ha tengok seorang ya. Sebab tu hari ni kita kebolehan tak sama deh. Kebolehan tak sama. Ni belaka ada. Gak ada tu ni, gak ada ustaz ni, gak ada gitu kebolehan, gak ada orang menego ni, gak ada punam ni tak sama. Lek apa pula wairun guru gulungnya tu. Nak wi saya kecek ni nak wi fak kita bakal buka. Buka wiluah hati kita, buka wiluah. Jangan sepik dengan rahmat Allah. Jangan sepik dengan syurga Allah. Syurga luah, rahmat Allah ni luah tak luah dia nak bandingnya tak boleh. Sehingga Allah bersumpah kata rahmat aku mengatasi marah. Habislah. Sifat marah Allah Taala ni so ya. Al-Muntaqim. Dalam sifat kita dak bilang sifat-sifat Allah ni. Nama tu nama bagi zat saya Allah. Lepas lain tu sifat. Rahman sifat, Rahim sifat, Karim sifat, Halim sifat. Tapi so dalam tu 99 Al-Muntaqim. Apa? Marah Allah. Tengok. Tapi marah pun hebat. Marah Allah ni dia Allah Taala nak marah ni, Allah nak bakar. Bakar ni sifat Allah nak sifat-sifat nak marah hok sukit lah. Gerai sangat bakar. Ada orang-orang hari ni duk bakar. Tak boleh manusia tak boleh, Allah yang boleh bakar. Tapi walaupun marah begitu hebat Al-Muntaqim. Tapi Allah Taala mengatasi, Allah Taala sebut kata rahmat aku mengatasi. Haraplah dengan rahmat Allah. Buka rahmat Allah wiluah mari kita depan. Belum nak kata kat orang, belum nak fatwa orang, belum nak hukum orang, belum nak beci kat orang, belum nak buat gapo kat orang, tengoklah rahmat Allah. Allah jangan ke hamba dia kena bakar. Allah jangan ke hamba dia kena zalim. Allah tak jangan. Lepas tu kita sebab itulah hati kita sama saudara ni. Kalau kita duduk situ orang panggil nampak rahmat Allah, tenang. Ha ni nak pada ni hak saya kecil awal tadi duk pusing pergi mari nak nampak tu lah. Buka dengan masyarakat kita ni. Siapa ada usaha macam mana kita tengok, nampak kata boleh bantu kita bantu, bagi penasihat, boleh hoyak jalan. Jangan letak, jangan jadi asbab orang putus rahmat. Jadi habis semangat. Hari ni enggak panggil habis semangat. Apa dengar sekali ke. Jadi mari sifat ni Allah Taala tak sen lah. Lemah. Kita orang lemah, manusia lemah. Tapi Allah Taala tak sewi lemah. Lebih lagi dengan rahmat Tuhan ni Allah tak sel sekali sama sekali kita hidup lemah lah. Aku tak ada jalan dah hamba ni tak ada jalan. Oh budak lah ni tak ada jalan, hidup kacang no itu lalu babo hidup kacang awai rum Gulungnya kadang-kadang setengah punya ni punam kat kampung duk fikir duk buat rancangan ongkon tu ongkon ni. Duk fikir awai rum. Ada setengah orang royak kata duk kacang puak ni tak kesel dah. Lama mana dah kita duk kacang lagi. Tok email duk belau budak ni. Tok nebel pun duk fikir yang baca ni, duk kacau puak ni. Puak degay ni, puak kepala ni. Lah. Duk pegung dengan rang kita nak buat apa boleh. Khuliqal insanu dha'ifa. Tengok Allah tu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La taqnatu min rahmatillah. Rahmat tu hai tukar sekelip mata ya. Orang duk hadap nak masuk neraka tu hai panggil pergi masuk syurga. Orang hodoh nak mati dah dalam berat deraka. Belekat nak mati berapa hari Allah tukar taubat sujud. Allah mati dia dalam sujud. Ni rahmat Allah. Kalau kita je boleh orang bunuh orang jahat ni gitu. Padai dengan dia hidup mati situ. Tu kita manusia. Tapi Allah tukar orang sorang-sorang. Tu rahmat. Sebab tu kalau kita bakal tolong, sebab saya kisah dia, kita bakal tolong dia, orang duk sembah, duk lemah air tu, kita tak pandai lagi, berenang lagi, royak gapo, cara tak pandai, Allah tali bagi dia. Ni soalan di akhirat nanti. Hak mula-mula tak kita soalan apa? Man rabbuk? Lepas tu, madinuk, agama. Mana nabiyuk? Nabi ke depan. Lepas tu, wa ma ikhwanuk? Tetes saudara. Ni lah. Kalau kita ada usaha hari ni jumpa dengan saudara rumah-rumah pitu-pitu, ni salah sebab juga Al-Huda channel kita ni. Kalau kurang nak pergi tak boleh, nak jumpa tak boleh, kita boleh royak musakarah hama-hama kecek deh. Mari apa nuk kita esok apa Nawawi tak silap.
Ada basuh nak mari baca kitab, ada janji dah basuh dengan apa ni berkaring kita. Ana kebolehan masing-masing. Harap pada ibu bapa, adik-adik muslimin dan muslimat, kita guna masa kita di faedah tengah hari ni golek ke orang tak luar mana, hak luar kadang-kadang kerja kita hak boleh itu kita pakai kerja sama. Boleh share ke, boleh tiktam ke, boleh like gapo we tersebar kebaikan. Lepas tu ada gapo ni nanti ada soalan gapo tu kita ada kos babo untuk bagi soalan. Ada babo ulama guru kita hari mana tu bagi hak mahir. Kita akan panggil babo-babo lagi untuk guru pondok akan bagi peterangan bab masail kita. Saya ni kadang muzakarah bagi semangat pada pemuda wairun jawacun. Tok sewi lemah. Lepas tu bagi peterangan pada amalan-amalan sikit di rumah kita. Saya pun baru duk belajar belaka hari ni amalan rumah kita gapo hati. Nak tarik rahmat Allah turun dalam rumah kita, kesal pada anak-anak kita. Baca Quran. Sebab dalam fadilat dia kata, rumah mana baca Quran, rumah tu akan bercahaya seperti mana bintang di langit. Malam kita tengok kata bintang dia. Bintang banyak tengah hari dah tak nampak. Tapi dia biar malam gelap, matahari turun kita nampak cerah. Suka tengok, orang suka tengok bintang. Nabi biasa hajak Aisyah kita tengok bintang waktu malam. Romantik dengan isteri dia tengok. Hikmat banyak lah bintang ni. Nabi banding dengan bintang banyak. Ashabi kan nujum banding dengan bintang cerah. Orang suka kasih bintang padahal bukan kecil. Setengah tu besar pada dunia lagi. Tapi kita tengok ni cerah kelak suka tengok bintang malam-malam. Itulah. Kita kena tengok ke bintang kali, tengok bintang waktu malam-malam kau gelak kau comel, duk patah pula tengok bintang. Begitulah rumah-rumah orang yang hidup amalan, dia akan cerah atas dunia ni seperti mana cerah bintang di langit. Malaikat akan mesyuarat, akan gembira ramai tengok rumah ni cerah. Nur hadis naik, nur Quran, nur agama, amalan cahaya. Sebab tu hari ni kita nak pada nur. Dunia akhirat pimpinan kita dalam kubur nak pada cahaya, titi sirak nak pada cahaya, pada masyar nak pada cahaya. Tah dunia pun kita nak pada cahaya. Cahaya ke apa? Ni cahaya pelita ada dah, nayuk dok buat awata dok buat kok jalan. Kita nak pada hidayah. Cahaya hidayah. Inilah Al-Huda channel kita. Nak jadi asbab hidayah. Syarat dia saya sebut dah 3 perkara tadi, gerbai diri masa harta kita. Perahlah. Hari ni babo-babo kita minta, padahal tengah babo tu tak ada minta juga dalam seminggu sehari. Saya pun masa kena bela juga, pelajar-pelajar, anak-anak murid di rumah kena beri masa juga. Tapi ini satu masa yang saya buat sanggup juga, bukan tiap minggu pun, lama-lama sekali untuk muzakarah, untuk bagi apa ni santai lah, santai. Bahasa Malaysia kata santai, kecek, ambil semangat bagi orang luar tengah buat kerja, dia buka tengok. Untuk kita we ada tanggungjawab. We rasa tak lemah, senang hati ibu bapa saya rasa cukup dah. Ku apa janji ni? Ketiga betul. Lebih masa. Kali. Maaf pada ibu bapa kecek salah silap hari pertama saya dalam Al-Huda channel. Moga-moga salah silap saya ni maaf belaka Esok lagi ada baba, ada ustaz mari. Saya pun kalau boleh, kalau dah masa insya-Allah nak usaha juga seminggu. Kalau tak ada pun nak bagi nak royak semula lah pada tim kita. Ada salah silap, maaf pada saya zahir batin dengan doa pendek-pendek tutup doa Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.